Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Aini binti Hisham, bernombor matrik S48234 dari Program Sarjana Muda Pengurusan Pengajian Polisi. Video ini merupakan video pembentangan laporan akhir latihan industri SOC 4992A yang diselia oleh Dr. Zikri bin Muhammad dari Fakulti Perniagaan, Ekonomi dan Pembangunan Sosial Universiti Malaysia Terengganu. Latihan industri ini bertempat di Universal Click Sdn Bhd di Taman Sri Serdang, Seri Kembangan, Selangor. Laporan akhir ini merangkumi 3 bab, iaitu bab 1, bab 2 dan bab 3. Bab 1 merupakan latar belakang organisasi. Universal Click Sdn Bhd merupakan sebuah syarikat yang telah ditubuhkan pada tahun 2010 di mana syarikat ini adalah milik Bumiputera sepenuhnya. Universal Click Sdn Bhd telah memulakan langkah dengan memasuki bidang pendidikan awal kanak-kanak iaitu dengan membuka beberapa cawangan taska. Syarikat ini seterusnya mengembangkan lagi sayap dengan membuka pelbagai peluang perniagaan kepada usahawan yang berminat untuk memulakan perniagaan taska, tadika ataupun Kids Academy di bawah jenama Universal. Syarikat ini mempunyai satu visi, iaitu untuk menjadi one stop center yang menawarkan pelbagai perniagaan dan perkhidmatan yang berkaitan pendidikan awal kanak-kanak di bawah jenama Universal. Manakala, bagi misi pula ialah membina rangkaian perniagaan di bawah satu jenama Universal yang terunggul di seluruh Malaysia. Yang kedua ialah memberi perkhidmatan pendidikan awal kanak-kanak yang terbaik buat syarikat korporat dan ibu bapa. Yang ketiga, meningkatkan lagi kualiti serta mutu pendidikan awal kanak-kanak di Malaysia. Yang keempat ialah menjadi salah satu syarikat franchiser Bumiputera yang menawarkan program franchisee yang menarik dan mampu dimiliki. Yang kelima ialah menyahut seruan kerajaan bagi melahirkan generasi negara yang cemerlang, gemilang dan terbilang. Yang keenam ialah menuju ke arah profesionalisme dalam bidang pendidikan awal kanak-kanak. Yang ketujuh, mewujudkan peluang kerjaya kepada masyarakat terutama lepasan sekolah dan ibu tunggal. Yang kelapan ialah menjadikan bidang pendidikan awal kanak-kanak sebagai pilihan utama di dalam bidang kerjaya. Antara aktiviti utama organisasi ialah merekod dan memantau. Bagi kerja-kerja merekod, terdapat 3 kerja merekod, iaitu rekod kanak-kanak, rekod kaki tangan taska. Yang ketiga ialah rekod pentadbiran dan pengurusan taska. Menurut Peraturan Taska 2012, 3 aspek utama haruslah direkod oleh pihak pengurusan. Bagi rekod kanak-kanak, beberapa rekod termasuklah rekod maklumat peribadi kanak-kanak, rekod kedatangan kanak-kanak, rekod pemeriksaan fizikal dan lain-lain lagi. Bagi rekod kaki tangan taska, termasuklah rekod maklumat peribadi pekerja, rekod kedatangan pekerja, rekod kesihatan, rekod pelantikan pekerja, rekod cuti, rekod kursus dan latihan, serta rekod pembayaran gaji. Bagi rekod pentadbiran dan pengurusan taska, pula meliputi rekod inventory dan peralatan taska, rekod kewangan, rekod aktiviti taska, rekod menu makanan dan banyak lagi. Bagi aktiviti memantau, pemantauan oleh pihak pengurusan terhadap taska-taska di bawah seliaan Universal Click Sdn Bhd dilakukan secara berkala bagi memastikan beberapa aspek penting dipatuhi.
Antara aspek penting yang ditekankan ialah pematuhan Standard Operating Procedure iaitu SOP, kebersihan dan keselamatan taska, jadual pemakanan dan aktiviti harian serta kemudahan yang disediakan di setiap taska. Seterusnya ialah peta lokasi organisasi. Syarikat Universal Klik Sdn Bhd terletak di Taman Sri Serdang, Sri Kembangan, Selangor, di mana ianya juga terletak tidak jauh dari Universiti Putra Malaysia iaitu UPM. Lokasinya agak strategik kerana berada di tengah-tengah kawasan tumpuan komuniti Serdang. Berdekatan dengan premis ini, terdapat pelbagai kemudahan seperti kedai makan, pasar raya, kedai gadget, balai polis dan juga terdapatnya pejabat kerajaan seperti Jabatan Pendaftaran Negara JPN Cawangan Sri Kembangan. Bab 2. Pengenalpastian sistem masalah dan cadangan penyelesaian. Terdapat dua sistem yang dikenalpasti yang digunakan oleh organisasi ini iaitu sistem maklumat pelajar iaitu SMAP dan juga sistem fail dan klasifikasi fail. Bagi sistem maklumat pelajar iaitu SMAP, SMAP merupakan sistem maklumat pelajar atau lebih mudah disebut sebagai SMAP merupakan sebuah sistem pengurusan sekolah, tadika dan taska. Kebanyakan organisasi yang menguruskan tadika dan taska akan menggunakan sistem SMAP ini untuk memudahkan urusan merekod dan menyimpan. Sistem ini mempunyai banyak kelebihan yang menyebabkan ramai yang memilih untuk menggunakannya. Antara kelebihan tersebut ialah mudah dan mesra. Kerana ianya terbukti mudah untuk digunakan kerana kebanyakan pengguna akan dapat menggunakan sistem ini tanpa memerlukan latihan. Walau bagaimanapun, jika terdapat masalah dengan penggunaan sistem, sokongan teknikal secara atas talian iaitu online dan latihan akan tetap diberikan supaya pengguna dapat menggunakannya dengan lebih lancar. Kelebihan yang kedua ialah jimat masa dan kos. Penggunaan SMAP membolehkan pengguna untuk lebih jimat kerana tidak perlu mengeluarkan kos lebih untuk membeli dakwat pencetak untuk mencetak segala jenis resit kerana dengan adanya SMAP, semua jenis resit dapat dihantar terus kepada ibu bapa atau penjaga melalui aplikasi WhatsApp, SMS atau email tanpa perlu mencetak resit. Kelebihan ketiga ialah dapat meningkatkan imej organisasi. SMAP mampu membuktikan bahawa organisasi ini merupakan organisasi yang efektif serta mampu meningkatkan kepercayaan ibu bapa serta pelajar. Kerana apabila sesebuah organisasi itu mempunyai dan menggunakan sistem yang lebih cekap, maka mereka akan lebih yakin. Terdapat 12 fungsi modul SMAP. Di dalam sistem SMAP terdapat 12 modul yang amat berguna kepada pengusaha tadika atau taska kerana kesemua modul ini adalah penting dan sedia ada berada di bawah satu sistem dan boleh digunakan pada bila-bila masa sahaja. Antara 12 jenis modul tersebut ialah rekod pelajar dan ibu bapa. Segala maklumat penting yang diperlukan seperti maklumat pelajar, ibu bapa, program dan kelas boleh disimpan secara teratur untuk diakses apabila ianya diperlukan untuk tujuan rujukan. Modul kedua ialah maklumat bil dan kutipan. Modul ini pula membolehkan semua jenis bil dikeluarkan secara automatik setiap bulan dan semua rekod akan disimpan rapi untuk tujuan rujukan dan juga boleh digunakan untuk memantau pembayaran yang dibuat oleh ibu bapa atau penjaga. Antara modul yang penting ialah pembayaran atas talian. Modul ini menyediakan fungsi pembayaran secara atas talian, pengeluaran resit dan memudahkan untuk penyelarasan bil secara automatik oleh sistem SMAP.
Seterusnya ialah SMS email broadcast. Modul ini pula menyediakan fungsi penghantaran mesej kepada semua ibu bapa pelajar secara cepat dan tepat melalui SMS atau email. Dan berikut antara modul-modul yang terdapat di dalam SMAP iaitu integrasi WhatsApp, pendaftaran secara atas talian, pengurusan cuti, rekod perbelanjaan laporan, e-invoice dan e-receipt, pengurusan gaji dan auto reminder. Bagi mengenal pasti kelemahan dan kelebihan sistem SMAP ini, analisis SWOT dijalankan. Antara kekuatan penggunaan sistem SMAP ialah dapat menjimatkan kos kerana tidak perlu adanya kos mencetak, kos kertas dan juga lebih mesra alam. Kelebihan kedua ialah maklumat lebih tersusun dan sistematik. Yang ketiga ialah mudah diakses daripada jauh dan tidak perlu ke pejabat untuk mendapatkan maklumat selain dapat menjimatkan masa. Antara kelemahan sistem SMAP pula ialah memerlukan capaian internet untuk mengakses ke dalam sistem maklumat pelajar. Kedua ialah memerlukan kemahiran serta kefahaman pengguna dalam menggunakan SMAP ini, dan teknologi yang baik menyebabkan pengguna yang tiada asas menggunakan komputer sukar untuk mengakses SMAP. Yang ketiga ialah kurang selamat kerana maklumat-maklumat di dalam sistem berisiko untuk dicuri, digodam dan juga diceroboh oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Antara peluang opportunities dalam penggunaan sistem SMAP ialah kos merekod yang tidak lagi diperlukan boleh digunakan untuk tujuan lain serta dapat mengurangkan beban kewangan syarikat setiap bulan. Selain itu, mutu kecekapan pengurusan syarikat bertambah baik kerana segala maklumat adalah di ujung jari. Antara ancaman penggunaan sistem SMAP ialah memerlukan pekerja yang mempunyai kemahiran dan pengetahuan asas dalam menggunakan komputer. Syarikat menanggung risiko mengenai keselamatan maklumat peribadi klien dan syarikat. Oleh itu, antara cadangan bagi mengatasi masalah yang dihadapi ialah dengan menyediakan dan mewajibkan kursus latihan menggunakan teknologi IT bagi setiap staf yang bekerja menggunakan SMAP. Yang kedua ialah sentiasa membuat fail sandaran iaitu backup file agar urusan akan sentiasa dapat dijalankan jika ketiadaan internet. Sistem yang kedua ialah sistem fail dan klasifikasi fail. Sistem fail merupakan satu proses yang meliputi pengelasan, penyusunan, penyimpanan, pengawalan dan mengindeks fail untuk tujuan pengesanan apabila diperlukan. Sistem fail dibuat adalah bermatlamat untuk memberi maklumat iaitu fail yang betul kepada orang yang memerlukan pada masa yang ditetapkan dengan kos perbelanjaan yang terendah. Antara kepentingan sistem fail ialah dapat menyediakan maklumat kepada pengguna pada masa dan bentuk yang diperlukan. Yang kedua ialah pengguna dapat menggunakan segala maklumat yang telah direkodkan dalam tempoh masa yang panjang. Yang ketiga ialah digunakan sebagai sumber rujukan. Keempat, menyimpan maklumat dan dokumen perniagaan. Yang kelima ialah dapat membantu membuat keputusan dan perjalanan organisasi. Sistem fail dibuat bertujuan untuk memudahkan pencarian maklumat di dalam keadaan yang pantas, mudah serta selamat. Sistem pemfailan juga haruslah mementingkan cara klasifikasi yang betul. Klasifikasi merupakan penyusunan fail-fail di dalam kumpulan-kumpulan yang mempunyai perkara yang sama, dan fail-fail ini dikenali dengan identiti yang tersendiri
Identiti ini termasuklah kod nombor, kod warna, kod abjad, kod perkara dan lain-lain lagi. Antara faktor yang diambil kira semasa pengkelasan ialah boleh diubah suai, boleh dikemas kini, kesamaan, penjimatan kos, penyelarasan dan kawalan, mudah dikesan atau dicari. Analisis SWOT terhadap sistem fail. Antara kelebihan menggunakan sistem fail dan klasifikasi fail ialah dapat untuk mempertingkatkan kualiti pentadbiran. Yang kedua ialah dapat menguruskan pelaksanaan sistem fail secara sistematik dan konsisten tanpa menimbulkan kekeliruan. Yang ketiga ialah dapat menjimatkan masa dan tenaga kerana tidak perlu mengambil masa yang lama untuk mencari maklumat yang diperlukan. Antara kelemahan penggunaan sistem fail ini ialah memerlukan kos untuk mencetak, kos membeli fail dan juga memerlukan ruang khas untuk penyimpanan fail. Yang kedua ialah memerlukan masa untuk menyusun dokumen-dokumen mengikut pengkelasan. Yang ketiga pula memerlukan pekerja yang berpengalaman untuk menguruskan sistem pemfailan. Peluang sistem fail ialah boleh dijadikan panduan dan menggunakan format yang sama dalam menyusun dokumen-dokumen dalam bentuk fail elektronik iaitu e-filing yang lebih menjimatkan dan pantas. Ancaman pula ialah kebanyakan syarikat besar mempunyai dan menggunakan pangkalan data yang lebih terkawal dan bersepadu sebagai pengganti sistem fail. Oleh itu, cadangan untuk mengatasi masalah yang dihadapi ialah menjalankan kursus cara penyimpanan fail bagi staf yang menguruskan kerja-kerja penyimpanan rekod organisasi. Yang kedua ialah mengitar semula kertas-kertas yang tidak lagi digunakan dengan menggunakan bahagian belakang kertas yang masih belum digunakan untuk dibuat sebagai kertas kosong. Bab 3. Rumusan. Antara pengalaman dan kemahiran sepanjang menjalani latihan di Universal Klik Senam Berhad ialah dapat menjalani kursus latihan penggunaan sistem maklumat pelajar iaitu SMAP. Saya berpeluang menjalani kursus latihan secara atas talian berkenaan penggunaan sistem maklumat pelajar bersama-sama peserta lain yang merupakan pemilik taska dan juga guru-guru taska. Pengalaman ini banyak mengajar pelatih mengenai betapa pentingnya mempunyai sistem rekod yang baik. Melalui latihan tersebut, pelatih diajar cara menggunakan dan mempelajari setiap fungsi yang tersedia dalam sistem tersebut. Pengalaman yang kedua ialah berpengalaman dalam melakukan penilaian dan pemantauan di semua cawangan taska. Pelatih berpeluang membuat pemantauan dan penilaian di setiap cawangan taska di bawah pengurusan organisasi Universal Klik. Pemantauan yang dijalankan adalah berkenaan pematuhan SOP di taska-taska yang disebabkan oleh pandemik COVID-19 yang sedang menular, serta memantau berkenaan pematuhan rutin aktiviti dan pemakanan kanak-kanak sama ada dipatuhi atau tidak. Bagi kerja-kerja penilaian, pelatih menilai sama ada peraturan dan aktiviti yang dibuat adalah bersesuaian dengan keadaan kanak-kanak itu sendiri. Penilaian mengenai kerja-kerja pengurusan juga adalah dilakukan. Pengalaman yang ketiga ialah mengendalikan beberapa sistem fail di pejabat. Pengalaman keempat ialah menguruskan bahagian urusan kewangan organisasi. Disebabkan pelatih telah ditugaskan dalam mengendalikan beberapa kerja berkaitan kewangan, maka pelatih juga berpengalaman dalam menyediakan pelbagai voucher bayaran ataupun payment voucher bagi setiap pembayaran yang ingin dilakukan, termasuklah bagi pembayaran berkaitan KWSP dan Perkeso sama ada melalui cek atau pindahan secara atas talian. Kemahiran komunikasi, mengurus masa dan kemahiran kerja berpasukan juga adalah meningkat.
Semasa menjalani latihan industri, pelatih mampu meningkatkan kemahiran berkomunikasi, lebih-lebih lagi apabila tugasan yang diberikan memerlukan komunikasi dua hala antara pihak atasan dan juga kaki tangan seperti penyelia-penyelia taska. Pelatih berpeluang berkomunikasi secara berhadapan dengan pegawai Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP dan juga Pegawai Pertubuhan Keselamatan Sosial SOKSO yang bertugas bagi menyelesaikan beberapa isu caruman syarikat. Antara sumbangan pelatih kepada organisasi ialah pelatih telah mencipta borang-borang atas talian menggunakan Google Form untuk kegunaan organisasi. Bagi melancarkan kerja-kerja pengurusan organisasi dan pengurusan di taska, pelatih telah mencipta 3 borang atas talian iaitu dengan menggunakan Google Form. Dengan menggunakan fungsi Google Form, pelatih telah membuat 3 borang penting iaitu borang permohonan cuti, borang tuntutan klaim dan borang summary report secara atas talian. Selain itu, pelatih juga ada memberi sumbangan dari segi idea dan tenaga kerja. Kerana dengan adanya pelatih di organisasi ini, maka bebanan kerja bagi pengurus pentadbiran organisasi dapat dikurangkan sedikit sebanyak. Antara masalah yang dihadapi semasa menjalani latihan industri di Universal Clicks Islam Berhad ialah sistem pemfailan yang kurang sistematik. Pelatih menghadapi kesukaran dalam mencari dokumen-dokumen penting sebagai tujuan rujukan untuk membuat tugasan yang diberikan. Hal ini kerana disebabkan syarikat ini juga yang baru sahaja berpindah ke premis bersebelahan dengan premis sebelum ini, menyebabkan fail-fail penting tidak tersusun dengan elok dan tidak teratur sama sekali. Kekurangan staf pengurusan juga mendatangkan sedikit masalah kerana kekurangan tenaga kerja. Cadangan bagi menangani masalah yang dihadapi ialah dengan menyusun semula dan menyediakan satu senarai semak bagi memastikan setiap fail disusun dengan teratur mengikut nombor dan klasifikasi masing-masing. Selain itu, pengurus hendaklah melantik beberapa orang pekerja bagi memastikan kerja pengurusan berjalan dengan lancar. Itu sahaja. Sekian, terima kasih.